Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meminta setiap universiti awam mempertimbangkan tawaran pengajian kepada pelajar lulus subjek asas dan layak bagi mengelak keciciran. Menteri KPT, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ia boleh dilaksanakan sekiranya mereka tidak mendapat tawaran daripada unit pusat universiti UPU. Pun begitu ujarnya, syarat kelayakan kemasukan pelajar ke universiti awam kekal menggunakan sistem merit. Beliau berkata demikian selepas merasmikan UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang dan sesi menandatangani perjanjian persefahaman dengan rakan strategik akademik. Perjanjian tersebut memfokuskan kolaborasi akademik bagi menyediakan modal insan berdaya saing, profesional dan berkualiti tinggi seiring keperluan industri tempatan dan global. Kelonggaran syarat program Malaysia Rumah Keduduku MM2H dan kenaikan kadar rumah sewa di Singapura berupaya meningkatkan jualan hartanah di Johor. Ia sekaligus menyelesaikan isu hartanah tidak terjual serta merancangkan lagi projek-projek perumahan di negeri itu. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, penjualan hartanah di Johor meningkat sebanyak 17% sehingga penggal pertama tahun ini. Perumahan di kawasan Country Garden, Johor Bahru dan Forest City, Iskandar Puteri kini telah terjual melebihi 70%, manakala hampir 100% aset di RNF Princess Cove, Johor Bahru dijual. Beliau ditemui pemberita selepas majlis perasmian larangan dan penguatkuasaan pembuangan sampah di hutan Bandar Rini, Johor Bahru. Pemaju rumah mampu milik RMM terbesar Perbadanan Prima Malaysia Prima yakin dapat menyiapkan 9,500 unit RMM menjelang akhir Disember ini. Menurut Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng, beliau juga dimaklumkan bahawa Prima akan menyelesaikan kesemua 24 projek sakit yang diwarisi daripada kerajaan terdahulu. Beliau telah mengadakan lawatan kerja ke Ibu Pejabat Prima di Petaling Jaya Jumaat lepas dan telah menerima taklimat daripada pengerusi Prima Datuk Azrul Nizam Abdul Aziz serta pengurusan kanan agensi perumahan tersebut. Pada 15 Mei lepas, KPKT berkata akan memastikan tiada lagi projek sakit membabitkan Prima menjelang tahun hadapan. Kerajaan Perak menerusi inisiatif Majlis Bandaraya Ipoh MBI akan menggunakan kaedah thermo-waste bagi sistem pelupusan sampah dan sisa pepejal baru di bandaraya itu. Sekiranya berjalan lancar, Ipoh akan menjadi bandar raya pertama di Asia mengitar semula 100% sisa menggunakan teknologi mesra alam. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, kaedah itu bagi menangani isu pencemaran bau dan meningkatkan kualiti kesihatan awam memandangkan Ipoh berada di dalam kawasan Geopark Lembah Kinta. MBI telah memeterai memorandum persefahaman MOU dengan syarikat Thermo-Waste, Mangkuso Energi Sdn Bhd dan Selectra Spectra bagi membolehkan kajian menyeluruh dibuat bagi cadangan pembinaan loji Thermo-Waste yang dijangka beroperasi Mac tahun hadapan. Selain itu, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad menemplak dakwaan PAS bahawa kerajaan negeri melanggar larangan ekspor bahan mentah unsur nadir bumi bukan radioaktif NRREE. Beliau menyifatkan kenyataan itu sebagai dangkal dan tidak menyelidik terlebih dahulu sebelum membuat spekulasi. Ujarnya proses itu dilakukan sebelum dasar larangan ekspor bahan mentah NRREE dikeluarkan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim September lalu. Tambahnya ekspor yang dimulakan Januari lalu itu perlu dilakukan memandangkan negara setakat ini belum mempunyai kilang pemprosesan bahan tersebut. Kerajaan negeri juga telah memohon kepada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC agar Perak diberikan moratorium dalam penjualan NREE. Seramai 46 orang penerima ijazah Dr. Fasalfah, 155 penerima ijazah sarjana dan 172 penerima ijazah sarjana muda dari Fakulti Pengajian Maritim Universiti Malaysia Terengganu UMT diraikan dalam Majlis Convocation ke-21 Sidang Pertama 2023. Terdahulu, keberangkatan Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah selaku Chancellor UMT berkenan membuka sidang pertama tersebut. Turut hadir mengiringi keberangkatan baginda Naib Chancellor UMT Profesor Dato' Dr. Mazlan Abdul Ghaffar. Sultanah Nur Zahirah bertitah menzahirkan ucapan tahniah baginda kepada semua graduan UMT dan penerima anugerah. Convocation ini berlangsung selama 6 sesi bermula hari ini sehingga Selasa, iaitu melibatkan keseluruhan 2,388 graduan UMT. Berita semasa berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.